Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من المهتدين، اجعلنا من المخلصين له الدين، اجعلنا من العارفين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته. آمين يا رب العالمين. قال مصنف faslun. Ini suatu fasal ataupun perceraian. Faslun i'rabnya jadi ay hadza faslun. Ini suatu fasal, ini suatu perceraian. Yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yalzamu, yang lazim, yakni yang wajib, yakni yang wajib ke atas orang yang hidup. Yalzamu, yang lazim, ini yang wajib, maknanya yang wajib ke atas orang yang hidup sebagai wajib kifayah. Yang wajib bagi orang yang hidup sebagai wajib kifayah lil mayyiti, bagi mayat, yakni bagi menguruskan mayat. Lil mayyiti, bagi mayat, yakni bagi menguruskan mayat. Arba'u khisalin, 4 perkara. Ghusluhu, pertamanya memandikannya. Ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, dan mengkafankannya. Kafan ni cakap Arab, kan cakap Melayu. Kafana. Kafana yakfinu. Kafan ni cakap Arab. Kalau kapan, itu cakap Melayu, cakap orang Indonesia. Kapan mau pergi? Pergi mana? Pergi kubur. Itu kafan, cakap kapan. Kaf alif pa nun, kapan, bila. Bilakah, kapan, bila. Sebelum dikapankan. Gitu. Baik. Jadi kafan lain, tak sama dengan kapan.
wassalatu alaihi, dan ketiga sembahyangkan atasnya. Banyak-banyak ni biasa orang lelaki je lah. Orang perempuan jarang kita jumpa kat masjid mayat. Orang perempuan ni tak dituntut sebenarnya, orang lelaki je. Tapi kalau nak buat boleh lah, taklah salah. Peringkat awal Islam dulu Nabi larang lah orang perempuan pergi sembahyang jenazah kat masjid ke kat mana-mana ke. Baik, tu cerita panjang lain kali ya. Wadafnuhu dan keempatnya dafnuhu, yakni menanamkannya, mengkebumikannya. Baik, jadi mayang mayat ni, menguruskan mayat ni bukan wajib ke atas mayat, wajib ke atas orang hidup menguruskan mayatnya. Jadi hukum fardu kifayah. Kalau tak ada orang nak menguruskan, berdosalah seluruh ahli qaryah itu. Jadi bukanlah mayat itu sendiri yang wajib memandikan dirinya. Macam mana mayat itu nak mandi? Jadi orang hiduplah yang wajib memandikannya sebagai wajib kifayah. Baik, aqallul ghusli, bermula sekurang-kurang memandikan mayat. Aqallu, qalilun sedikit. Ataupun kita kata kalau aqallu ni sekurang-kurang, sedikit, sekurang-kurang dikit memandikan mayat itu ialah ta'mimu badanihi, jadi meratakan air. Ta'mimu badanihi ay ta'mimu bil ma'i fi badanihi, meratakan air pada badannya. Bil ma'i, ada sini, dengan air. Wa akmaluhu, dan bermula kesempurnaannya, kesempurnaan mandi jadi. Baik, maknanya apa? Maknanya sekurang-kurang mandi mayat itu meratakan air seluruh tubuh dia setelah membersihkan najis-najis di badannya kalau ada. Maknanya nak mandikan mayat ni mula-mula kena bersihkan dulu seluruh tubuh dia dari segala najis dan kekotoran. Kadang-kadang orang mati tu sampai terkencing, terberak, basuh dulu kencing dia, basuh dulu berak dia. Cek tengok lubang punggung dia tu ada tak najis. Kalau ada najis, wajiblah kita keluarkan najis tu, dibasuh bersih. Kemudian barulah dah bersih, barulah dijirus dengan air yang bersih. Kemudian barulah kita memulakan memandinya. Mula-mula bersihkan dulu tubuh mayat daripada segala jenis najis dan kekotoran. Kekotoran itu yang paling pentingnya di duburnya. Kalau dia terkeluar najis masa mayat, masa roh keluar tadi, sakitnya roh keluar ni kadang-kadang sampai terberak. Dengan lebat main
kita akan mati semuanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasai sekali kematian. Tak boleh lari je dah. Orang kata mati habis cerita. Mati tak habis cerita, mati panjang lagi cerita dia. Mati panjang lagi ceritanya, bukannya mati tu habis cerita. Baik. Kemudian dah dimandikan, dah dibersihkan badan, kemudian dimandikan dengan sekali jirus, maka habislah yang wajib mandi bagi sekurang-kurang mandi. Wa aqallul ghusli, ya, sedikit yang ini bermula sekurang-kurang mandinya dengan air mutlak dengan sekali laluan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Ya, sebelum tu dibasuh dulu najis-najis. Tu nombor tu cara mandi mayat. Dan mandi mayat jangan dikuat-kuatkan menjerusnya, kerana dia sakit. Mayat tu dia akan merayu pada kita, tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita pula jadi mayat. Ya, bila air itu sampai ke tubuhnya, dia akan menjerit, pedih. Air itu sejuk lah, tapi dia pedih. Rasa apa dia rasa pedih? Kerana cedera dalamannya disebabkan keluar roh tadi. Roh ni keluar, jadi luka badan dia. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Roh keluar jadi luka badan. Nabi Ibrahim ditanya oleh sahabatnya, bagaimanakah rasa sakitnya tu ya Rasulullah? Kata Nabi Ibrahim, umpama di siat-siat kulitnya sebanyak 3,000 kali. Masa roh tu keluar, sakitnya tu seperti kulit itu disiat-siat sebanyak 3,000 kali. Kita tak pernah rasa lagi. Kita tak pernah rasa lagi. Baik, kita teruskan. Tu cara mandi mayat. Yang baiknya macam mana? Cara mandi mayat ni ada 4 kan. Yang pertama, kena mandikan dulu 2 kapan, 3 solat, keempat ke bumi. Kapan mandi, kapan solat, ke bumi. Ingat tu. Ingat mudah-mudah tu. Wajib ke atas mayat itu 4: mandi, kapan, solat, ke bumi. Ingat kan? Baik, habis. Kemudian nak mandi dia macam mana? Nak mandi dia yang pertama, dia bersihkan dahulu seluruh tubuhnya daripada najis. Kemudian dilalukan seluruh tubuhnya dengan air mutlak dengan sekali laluan. Maka habislah sekurang-kurang mandi. Paling kurang lah tu. Wa akmaluhu, dan bermula sempurnanya, kesempurnaan mandi itu, ayaghsila sawataihi, bahawa memandikan ia ghasilun, iaitu oleh orang yang memandikan. Ghasilun, orang yang memandikan. Sawataihi, akan kubul dan dubur. Sawataihi maknanya lubang depan dan belakang. Kubul dan dubur lah.
wa an yazilal qadr, wa an yazilal qadra, dan bahawa menghilangkan ia ghasil, yakni menghilangkan oleh yang memandikan mayat itu akan cemar-cemar min anfihi, daripada hidungnya. Apa dia yang cemar-cemar pada hidung? Itu hingus-hingusnya yang lekat. Macam mana cara dia nak kemat, nak tu, nak bersihkan? Iaitu dengan menggunakan kapas yang lembut. Macam orang guna kapas kuat tinggal tu, putik kapas. Menggunakan putik kapas yang lembut. Orang dulu-dulu ni dia pakai kain. Ni dia pakai kain tu digulung-gulung, kemudian diikat sedikit, bagi dia tak terbuka. Dengan kain tu lah dia bersihkan hidung mayat. Orang zaman lalu ni dia tak pakai kain tu lah, pasal dia takut nanti terjumpa kain tu tengah jalan, cabut lari, mungkin lah kot. Nak sedang hari ni tengok pakai putik kapas. Dah pakai putik kapas, digulung kain, dibalut sekadar besar lubang hidung, disumbatkan ke hidung dia. Disumbatkan ke hidung dia. Kemudian dibersihkan lubang telinganya dengan putik kapas juga, yang zahir. Kemudian dibersihkan lubang-lubang depan. Tadi tu sawataihi, dibersihkan itu dulu, kemudian boleh dibersihkan lubang-lubang hidung, lubang telinga dan sebagainya, daripada segala yang cemar-cemar. Wa ayyu addi'ahu, dan bahawa mengambil air sembahyang ia ghasilun, yakni oleh orang yang memandikannya akan mayat itu. Ghaslun mandi, ghasilun orang yang mandi. Dan wa ayyadaluka, dan bahawa menggosok gigi, bahawa menggosok ia akan ghasil badanahu, akan badannya, badan mayat itu, bisidri, dengan daun bidara. Bisidri, dengan daun bidara. Tak boleh ke bubur daun lain? Daun kelapa boleh tak? Daun sepeda. Pasal apa dia guna daun bidara? Kerana daun bidara itu dia menghilangkan bau mayat tu. Orang yang merawat orang sakit ni, dia selalu guna daun bidara. Untuk bagi mandi orang sakit, terutama sekali orang yang sakit yang berkait dengan kejinan, sihir orang ke, saka ke apa. Dia suruh orang yang kena sakit tu mandi menggunakan air rendaman daun bidara. Bukan kata mayat je, orang hidup
yang belum menjadi mayat tu pun ada guna dia. Guna daun bidara. Jadi daun bidara ni tanamlah dekat rumah. Itu dia antara kata tabib Islam. Kata tabib Islam. Kita dengar molek. Sekali dia kata kurapat lah apa lah. Ini kata tabib Islam. Bukan disebut dalam Quran. Jadi kita kena faham, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, bukanlah bermakna mesti salah. Ni ada satu kumpulan tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, salah, sesat, khurafat, syirik, apa lagi? Doa. Mapuh mu ni. Habis tu naik kereta, mana ada cerita kereta dalam Quran? Ada dalam Quran cerita kereta Mercedes. Kereta BMW ada? Tak ada. Habis tu kalau kita naik tak haram lah, doa ke apa? Pakai handphone ada sebut dalam Quran, wal haramul himpun, adakah? Dalam hadis ada. Dia nak doa korang, nak haram korang, tak ada dalam Quran, tak ada hadis, tak boleh pakai. Ni nak khabar ni kat orang-orang sebelah sana, sebelah Wahabi sana. Kami ni orang ahli sunnah wal jamaah amat menghalusi bab memfatwakan sesuatu perkara. Maka menghalusi itu kami melihat kepada Quran. Jika tidak ada di dalam Quran, kami melihat di dalam hadis. Kalau tidak ada di dalam hadis, maka kami lihat kepada pendapat ulama. Jadi dinamakan ijma' ulama. Kalau tak ada dalam ijma' ulama yang terdahulu, maka kami akan berhimpun untuk mendapatkan hukumnya melalui kaedah qiyas. Bukan itu sahaja, ada lagi 6 lagi. Jadi punca jatuh satu hukum tu, tempat panduan kita ni ada 4 yang besarnya, Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan ada lagi 6 lagi. InsyaAllah nanti kita akan sebut pada hari yang lain. Ada 6 lagi. Ada istihsan, ada urufiyah, itu lain. Kita cerita lain kali, panjang nak cerita. Ada 10 tempat ambilan hukum. Ya. Baik. Jadi sikit-sikit nak tengok mana hadis. Yang pandai sangat hadis tu. Hadis yang dia dah apa itu pun tak faham. Ni Pak Wahabi. Kata bodoh Allah. Baik. Jadi daun bidara ni ditanam di depan dekat dengan rumah. Orang kata dia menakutkan jin-jin katanya. Kita tak tahu mana nampak jin pun. Jadi puak-puak ni cepat kata kurapat, percaya lagu tu. Nak tanam lah dia kata. Jangan tu ingat benda takut jin. Benda tu harus. Ya. Jadi kita orang tanam, mudah-mudahan pokok ini menyebabkan jin takut. Pasal jin ni dia alam, dia ada benda-benda yang dia takut macam kita lah. Kita orang ni kadang-kadang tengok pokok nyok putih, kata pocong. Bukan? Jumpa car polis, dia kata kereta polis, lari je. Itulah dia punya takutnya tu. Pasal apa? Pasal dia ada buat salah. Dia tengok kedai basuh kereta, dia kata dia kata stesen polis, balai polis. Dia sebab apa dia tengok tu car polis. Jadi letak car polis kat penyangak. Risau dia, takut dia. Itulah mudah-mudahan. Bukanlah mesti takut, mesti jadi. Benda harus je.
Bukan? Ada. Kemudian tanam apa lagi? Pokok durian Belanda, limau kurut. Ya. Cuma jangan tanam limau yang berduri di depan rumah. Pasal apa? Sagi kot bergaduh mana-mana. Ya. Dia keluar pintu tersangkut baju, debu, dah kena pam, dah kena duri, itu hal jatuh. Dia kawan belakang tu pergi tangkap, gerbuk, memang kalah lah. Jangan tanam pokok duri depan rumah ni, pesan ulama. Ya. Jangan tanam pokok berduri di depan rumah ni, pesan ulama. Nak tanam di tempat yang jarang-jarang kita lalu. Baik. Itu kata ulama, kata tabib Islam. Ya, kata tabib Islam, bukan kata Nabi. Tapi barangkali benda tu mudah-mudahan ada betulnya. Sebab kita mana tahu di alam ghaib. Bukan? Kita wajib percaya kepada Quran. Dalam Quran ada cerita bab jin tak? Ada kan? Wajiblah kita percaya adanya jin. Bukannya wajib percaya dekat jin. Wajib percaya adanya jin. Tak percaya kafir. Sebab tak percaya kepada khabaran Quran. Itu kena faham. Kita wajib percaya adanya jin, bukan percaya dekat jin. Kena faham istilah tu. Ni ada pula kata percaya jin kafir, percaya jin syirik. Tu pula memfaham balik. Percaya tak syaitan? Percaya tak syaitan? Percaya macam mana? Percaya ada tak syaitan? Wajib percaya syaitan tu ada. Yang haram percaya ni, hang percaya cakap syaitan, yang tu tak boleh. Hang menyembah syaitan, yang tu tak boleh, tu syirik. Tapi percaya syaitan tu ada, percaya syaitan tu adu mubin, itu wajib. Pasal apa? Tu khabaran Quran. Tu kena faham istilah bahasa dia tu. Baik, ini pergi kubur pun tak boleh. Pergi kubur ni menyembah kubur. Dia kata orang-orang di sunnah ni, bila lagi orang dia pergi berzikir dekat kubur tu, dia kata penyembah-penyembah kubur. Nak sekolah kajian macam mana kita pun tak tahu. Nak sekolahkan puak-puak wahabis kita pun tak tahu macam mana. Dia rasa dia pandai. Ramai orang lagu tu, dia rasa dia pandai buat macam mana. Pandai cara dia. Baik, habis. Lepas mandi, wa ayyadaluka badanuhu wa ayyadaluka badanahu bisidri, bahawa menggosok-gosok badan mayat itu dengan daun bidara. Daun bidara ni ada 3-4 jenis juga. Wa ayyasubbal ma', dan bahawa menuangkan ia ghasil akan air alaihi atasnya salasan, 3 kali. Kayak yang akemannya tu 3 kali, bukan sekali. Sekali itu sekurang-kurangnya. Aqallul kafan, aqallul kafani saubun ya ummuhu, bermula sekurang-kurang bungkus itu 1 kain. Bermula sekurang-kurang mengkapankan mayat itu
dengan satu kain ya'umuhu, yang meratakan ya saub akan mayat itu, mana yang meratakan seluruh tubuh mayat itu, kurang-kurangnya satu helai. Wa akmaluhu, dan bermula yang terlebih sempurnanya lirajuli, bagi lelaki, talathun, 3, ya. Salathul lafaifa, 3 lapis kain, ataupun 3 helai kain, titik. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Qamisun, iaitu dipakaikan pada apa perempuan tadi, mayat perempuan tadi. Qamisun, iaitu qamis. Qamis ni apa dia? Jubah yang tidak terbelah di tengah. Tu qamis. Macam yang kita ada pakai ni, dia jubah dia tak ada belah tengah kan. Ni qamis. Arab panggil qamis. Kalau jubah ni ialah yang terbuka habis. Yang butang dia sampai ke kaki, terbuka sampai ke kaki, itu nama jubah. Orang Arab di dalam pakai qamis, di luar pakai jubah. Di dalam pakai qamis, di luar pakai jubah. Ini orang perempuan ni bila dah jadi mayat, ya, di dalam dia kita pakaikan akan qamis, jubah yang dah selalu pakai, tidak apa, yang dah pakai dah, dengan yang baru, yang dah pakai dah, yang bersih lah. Wa khimarun, dan telekung. Wa izarun, dan kain. Kenapa pakai kain? Jubah saja. Walafafatani, dan 2 lipat. Mana kata 2 lipatan ataupun 2 helai kain kapan. Baik, ni kena buat kursus betul-betul. Dia tak faham, ya, cara nak mandi macam mana, lepas mandi nak buat apa, ya. Tidak, tak faham. Nak tunjuk, mana tahu mati so tak ada siapa nak tolong mandikan. Nak mandikan pun tak reti, ya. Nak mandikan pun tak reti. Kebanyakan dia bila mati ayah tadi, anak-anak semua cabut bagi Tok Bilal. Bagi Tok Bilal, Tok Siak lah tolong mandikan dia. Anak-anak cabut, takut kena badi mayat katanya. Allah, dulu ni pak ni masa hidup jenuh dia, cari duit bagi hang makan, bagi hang minum, pakai. Bila dia mati, hang nak pegang dia pun hang tak nak, takut badi mayat. Ni apa cerita? Mana mari badi mayat ni? Ya Allah. Pasal saya pernah jumpa, lalu jumpa, terpanggil anak dia main mandikan, tak mau dia sengih-sengih dia. Takut timbang benda pemberang kuat. Banyak bapak pun tak mau. Koman sepana tu banyak macam tu. Banyak saya jumpa dulu nak rajin nak tolong orang mandikan mayat. Maksud pondok tu ni.
Bukan duduk pondok lah, lepas mengaji pondok orang panggil kan, tolong anak ada mau badati. Apa jadi sebenarnya siapa yang paling afdal memandikan mayat ayah? Yang paling afdal memandikan mayat ayah ialah anak laki-laki. Kalau ibu, yang paling afdal ialah anak perempuannya. Pasal apa? Kalau anak laki-laki yang soleh, dia tak akan menyakitkan mayat ayahnya. Pasal tu ayah dia. Takkan dia nak bubuh penumbuk sebiji kot. Macam tu juga dengan perempuan, ibu dia. Kalau anak laki-laki, ayahnya. Anak perempuan, ibunya. Kalau antara suami isteri pula, kalau isteri yang meninggal, suami yang sunat memandikannya. Begitulah juga kalau suami yang meninggal, isterinya lah. Kalau tak ada anak-anak, kalau tak ada anak-anak, habis itu macam mana pula? Suami meninggal, isteri memandikan, nanti dia berwuduk nanti. Kan sunat mewudukkan dia, ayyuwaddi'ahu. Bahawa mewudukkan dia tak batal ke? Tak batal ke? Kalau orang hidup batal. Tidak, mayat tidak. Mayat tidak. Kalau orang hidup tak boleh lah. Ni orang mati tak apa. Isteri boleh mewudukkan suaminya. Habis dah apa wuduk tu, nak ciumlah sekali sebagai sayang terakhir kat dahi. Ciumlah sekali kat dahi. Batal tak? Tak batal lah. Mayat tak batal wuduk. Dia terkentut sekalipun tak batal dah wuduk dah. Yang batal wuduk orang hidup. Jadi faham? Itu yang afdalnya. Jadi masa ayah tu nak dimandikan mayatnya, anak laki-laki jurut, ibunya, isterinya, tolong gosok-gosok badan dia yang daki-daki semua tu yang afdal. Nanti insyaAllah kita buat satu khusus memandikan mayat. Ni anak laki-laki cabut, orang ajar udul, dipanggil lah tok siap. Oi, memandikan mayat ni, ayah hang ni. Tak apa Pak Haji besok, tak apa Pak Haji buat, nanti saya upah lah Pak Haji. Boy, besar sangat upah hang, berapa juta hari. Ini bukan masalah upah tak upah. Masalah ni mayat tu lebih suka anak dia yang memandikan dia, pasal dia malu. Masa hidup tak malu, bukan sudah pedek bukan sudah katak je. Di kedai baju tak pakai. Tapi hari tu dia malu. Hari tu dia malu. Dia malu orang tengok baju dia tak pakai baju. Apatah lagi memegang, menyentuh auratnya, kulitnya. Hari tu dia malu. Baru dia kena. Baru dia tahu betapa wajibnya mematuhi hukum syarak. Hari tu dah dia rasa malu, dia rasa segan dan sebagainya. Dengan sakit lagi. Jadi ingatlah, kalau ayah meninggal, mak meninggal, anak-anak itu yang paling afdal memandikan bersama dengan pasangan dia. Kalau mak yang meninggal, bapa lah yang jadi ketua memandikannya. Kalau ayah meninggal, mak jadi ketua memandikan dia. Kemudian anak-anak tu menolong memandikan dengan 9 kali air. Dalam kitab ni dia tak tulis. Dulu saya ada buat khusus memandikan mayat kat Masjid RTB, tapi tak dan praktikal, cuma teori sajalah. Ada kitab je lah. Dalam kitab ni ringkas sangat, dia tak tulis. InsyaAllah satu hari nanti kita belajar buat menguruskan jenazah, daripada mula sampailah ke
sampailah kepada talqin setelah dikebumikan, insya-Allah. Kita berhenti sekat dulu, kemudian katanya arkanu salatil janazati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.